السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan rahmat kepada kita semua untuk sama-sama kita melazimi ke masjid, melazimi ke tempat kita beribadah ini dengan tujuan untuk memakmurkan masjid dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang masih ada pada kita. Dan kita doakan semoga nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita ini akan berada di dalam diri kita sehingga kita menemui Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, yakni bila kita meninggal dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita menjadi orang yang Islam, orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40. Al-Kafi Syarah Hadis 40. Yang kitab ini telah ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan Menteri Agama, mantan Mufti Wilayah dulu, kemudian mantan Menteri Agama, yang himpunan 40 hadis ini sebenarnya diambil daripada hadis Imam Nawawi, ya, hadis 40 Imam Nawawi. Lalu banyaklah sebenarnya ulama-ulama kita, sama ada di negara kita Malaysia sendiri pun ataupun negara-negara yang lain sendiri pun masih menggunakan pakai kitab Imam Nawawi ini ataupun hadis 40 ini yang diajar di masjid dan surau, menjadi salah satu daripada kitab yang diguna pakai untuk kuliah maghrib, kan, kuliah subuh dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan apa kepada kita, tuan-tuan? Menunjukkan bagaimana keberkatan ilmu seorang ulama ini, yang walaupun dia telah meninggalkan kita, maknanya dah meninggal dunia sekian lama, kan? Kita dah cerita dah berkaitan dengan Imam Nawawi ini di mukadimah kitab kita dulu, bagaimana kehidupan Imam Nawawi ini. Dia memang dengan kitab, maksudnya dengan ilmu, sehingga kan dia tidak adalah salah seorang ulama uzab, ulama yang tak kahwin kerana apa? Kerana nak istighal dengan ilmu, nak habiskan masa dengan ilmu semata-mata. Walaupun umurnya tidak panjang, maksudnya umur, dikatakan bahawa Imam Nawawi meninggal pada umur tahun 45 tahun pada ketika itu, kan? Tetapi dia telah meninggalkan khazanah ilmu kepada kita. Berapa banyak kitab yang dikarang,
yang meninggalkan dan diguna pakai daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, dan insya-Allah akan diguna pakai kerana dia relevan kepada kita sehingga kini, ya. Jadi inilah yang menunjukkan keberkatan bagaimana ulama-ulama dulu meninggalkan khazanah-khazanah ilmu melalui penulisan demi penulisan mereka, dan kita guna pakai sehingga hari ini menjadi panduan dan bimbingan kepada kita untuk kita khususnya mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah, kita berada pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Kitab Imam Nawawi ni 40 hadis ni sebenarnya ada 42 hadis. Jadi adalah kita cerita dah dulu berkaitan dengan mukadimah hadis, kenapa dinamakan kitab ini 40 Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi, kerana terdapat 42 hadis di dalam ni. Kan? Dan kenapa 40 tidak 50 dan 60, sebab kita dah terang dah dulu. Kan, sebab ada hadis yang menceritakan tapi walaupun darjatnya dhaif dan sebagainya, tapi mengambil sempena makna menghimpunkan hadis lalu disyarahkan, dipilih daripada hadis-hadis tersebut hadis yang terbaik yang menjadi asas dan prinsip di dalam Islam, diatur demikian rupa dan disyarahkan, kemudian disampaikan kepada orang ramai dan sebagainya dengan tujuan untuk memberikan kefahaman kepada orang ramai, khususnya berkaitan dengan Islam itu sendiri. Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-8. Tajuknya di dalam kitab ini ialah kehormatan seorang muslim. Baik, kita akan bacakan dia punya sanad dan matan dia, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Diriwayatkan daripada siapa? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi siapa Ibnu Umar? Sebenarnya Ibnu Umar dalam himpunan hadis 40 ni dah dia riwayatkan dah pada hadis yang ketiga dulu. Kalau tuan-tuan masih ingatlah. Tapi rasanya memang kita tak ingat pun. Saya pun terpaksa belek balik kitab ni. Kan, dalam hadis apa? Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan juga oleh siapa? Oleh Ibnu Umar. Kan, Ibnu Umar ni siapa? Ibnu Umar ni ialah anak kepada Sayyidina Umar. Hadis yang ketiga apa dia? Hadis rukun Islam dulu. Kan, apa dia? Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Okey, yang tu kita dah bincang. Dan oleh kerana dah bincang dah berkaitan dengan anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah ataupun disebut dalam hadis ini Ibnu Umar, maka tak dibincangkanlah di dalam syarah berkaitan dengan perawi inilah di dalam bab ini. Kan, walau bagaimanapun tuan-tuan dan muslimin muslimat, muslimin mukminin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada riwayat ni, Abdullah ibnu Umar disebut di belakangnya radhiyallahu anhuma sajalah. Ini sebagai satu pengetahuan kepada kita. Kenapa disebut di situ radhiyallahu anhuma? Apa maksudnya? Kan? Apa maksudnya? Kadang-kadang kita tengok kepada bila disebut nama sahabat, maka kita akan kata radhiyallahu anhu. Kita sebut nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sebut nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Sampailah Sayyidina Uthman, Ali dan siapa-siapa juga di kalangan para sahabat akan disebut radhiyallahu anhu. Kan? Apa maksud radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu maksudnya ialah keredaan Allah kepadanya. Redha Allah kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang disebutkan nama tu. Kan? Jadi maksud keredaan Allah itu kepadanya. Anhu. Kan? Tapi di sini disebut radhiyallahu anhuma. Keredaan Allah
kepada huma ni maksud dalam bahasa Arab lah tuan-tuan ya. Dia ada untuk antuma ataupun untuk huma. Ya, untuk dia ada kita panggil dalam bahasa Arab ni dia ada untuk seorang disebut huwa dia, untuk dia dua orang disebut huma, untuk tiga dan ke atas lelaki hum. Macam belajar bahasa Arab pula lah mana ni kan. Tapi tak apa tuan-tuan, semua saya nak maklumkan kenapa disebut radhiyallahu anhuma di sini kan. Keredaan ke atas kedua-duanya. Siapa dia dua-dua ni? Iaitu Ibnu Umar, iaitu Abdullah dan juga Umar radhiyallahu anhu atau Umar Al-Khattab ini. Kan sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Kan kita akan kembali kepada takrif siapakah sahabat, mereka yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia mati. Jadi maknanya dia zaman Abdullah ibnu Umar ni, Umar pak dia. Kan Umar jumpa dengan Nabi, bahkan Umar adalah salah seorang yang paling rapat dengan Nabi, mubasyirin bil jannah, orang di antara yang diberita gembirakan bahawa dia akan masuk syurga. Anak dia Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar ni pun sahabat juga. Pasal apa? Dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, bahkan kalau kita tengok di sini dia meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut begitu, maka kedua-duanya keredaan Allah ke atas kedua-duanya. Kan? Huma tu. Jadi sebab tu kita maknanya kadang-kadang kalau ditulis dalam bahasa Malaysia selalunya kita akan tulis Umar R.A. Kan? Macam inilah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah S.W.T Subhanahu Wa Taala. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal panjang sangat dia buat short form kan, S.A.W. Kan? Jadi radhiyallahu anhu ni pun sama juga, selalunya R.A. Kalau anak-anak kita baca apa dia benda ni apa? Jadi kita dia adalah short form kepada yang disebut sebagai radhiyallahu anhu. Maka para sahabat ni adalah mereka yang berjuang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah dan senang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kewafatan Nabi, dan mereka masih memperjuangkan Islam dalam keadaan mereka beriman, dalam keadaan mereka Islam, dalam keadaan mereka meninggikan syiar dan syariat Islam pada ketika itu. Maka mereka di kalangan radhiyallahu anhum. Tadi anhu seorang lelaki, kalau anhuma dua orang lelaki, kalau radhiyallahu anha pula siapa dia? Untuk perempuan seorang pula. Kalau Aisyah, kalau diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau hum radhiyallahu anhum, untuk ramai. Kan? Tak apalah, kita tengoklah sikit. Jadi nak maklumkan kepada tuan-tuan bahawa itu yang dimaksudkan dengan radhiyallahu anhu dan sebagainya, kata ganti dirilah. Kan? Dia unik, satu keunikan yang terdapat dalam bahasa Arab. Baiklah. Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan? Disebut dalam hadis ni, umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Okey, tengok di situ dulu. Umirtu ni ialah aku telah diperintahkan. Siapa yang perintah? Kalau yang ni disebut, dia panggil bina lil majhul. Perkataan umirtu tu, aku diperintahkan tu, bina lil majhul. Bina lil majhul ni maksudnya tak tahu siapa yang buat tu. Kan? Maksudnya aku diperintahkan oleh siapa? Dalam arti kata tak tahu siapa yang perintah. Tapi dalam konteks hadis ini, kan, siapa yang perintah? Allah. Perintah daripada Allah. Kan kita dah baca doa iftitah. Umirtu wa ana minal muslimin. Wa umirtu kan, itulah aku telah diperintahkan dan aku di kalangan orang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku di kalangan orang musyrikin. Kan kita baca kan? Umir tu maksudnya aku diperintahkan.
Siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkannya? Di dalam ni disebut bina ilal wujud. Tapi siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kan? Uqatila. Perkataan uqatila ni dia berasal daripada perkataan qatala. Dia ada ini kita masuk bahasa Arab lah sikit tuan-tuan. Tak apalah, kita tengok Kita sebab kalau boleh kita adalah buku ni buku berkaitan dengan hadis 40 ni. Saya masih menganjurkan tuan-tuan untuk kalau boleh memiliki buku ni. Sama ada secara hard copy ke secara soft copy ke terpulanglah kan. Jadi banyak tentang hadis 40 ni yang berada lah. Maksudnya secara hard copy dan soft copy boleh tengok. Jadi kita boleh tengok matan dia dan di samping tu kita boleh buat catatan terhadap apa yang kita baca. Maklumlah kita ni kan bukan semua kita ingat kan. Apa yang kita belajar lagi habis hilang. Dalam perjalanan kita nak balik rumah ni, keluar dari masjid, ilmu tu tinggal di sini. Balik rumah, orang puan tanya kita, hari ni ustaz cerita pasal apa? Jenuh fikir nak abang. Jenuh fikir nak abang kan. Jadi macam itulah kita kan. Jadi kalau boleh kita ada kitab ataupun kita ada ni, maknanya kita boleh merujuk kembalilah kan. Walaupun sebenarnya maknanya kita ambil masa maghrib dan isyak ni isi masa lapang di antara tu macam mana kita nak dengar macam santai. Tapi kalau boleh kita ada benda tu untuk pen, kertas ataupun buku yang kita boleh tanda dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita boleh. Maknanya satu ketika nanti orang lain sebut tentang hadis ni ataupun tentang benda tu, aku pernah ingat ni ustaz pernah sebut benda ni kan di masjid. Jadi kurang-kurang ada benda tu. Kurang-kurang bila orang sebut, aku pernah belajar dan aku pernah faham tentang benda tu. Jadi yang itulah yang maknanya kita kepentingan kita untuk menuntut ilmu ni, maknanya kena guna qalam, pen dan kitab. Kan sebab kita nak ikat dia. Kan kita nak ikat dia. Baik. Al-ilmu fi sutur. Ilmu di dalam dada ataupun al-ilmu fil kutub ataupun ilmu dalam kitab. Kutub buang kitab ni kita bezalah kita tuan-tuan kalau nak banding dengan orang-orang dulu yang menghafal hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim kan sebelum adanya penulisan yang mereka tu mereka hafal kan yang sahabat ni telah lah kan hafal Qurannya, hafal hadisnya dan sebagainya. Jadi kalau nak banding dengan mereka ni, Allahu Akbar, kita ni tak tahu dia kat ceruk mana pun tak tahulah kan. Jadi itulah maknanya kita kalau boleh ada benda yang macam ni Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan uqatilan nas, aku diperintahkan untuk apa? Memerangi orang. Kan uqatila ni dia berasal daripada perkataan qatala, daripada perkataan dia punya root word dia panggil dia punya root word dia, akar umbi perkataan tu daripada perkataan qatala, qaf ta lam kan. Qatala ni maksudnya bunuh. Qatala ni maksudnya bunuh. Contohnya kita kata qatala Ahmad al-kalba. Maksudnya apa? Ahmad bunuh seekor anjing, bunuh. Kan? Tetapi perkataan uqatila ni dia main daripada wazan bahasa Arab qatala. Tadi qaf ta lam, tapi dia ada qaf alif ta lam. Qatala atas wazan fa'ala. Atas wazan fa'ala ni dia panggil fi'il yang ada musyarakah. Musyarakah ni apa dah? Saling bertindak. Maksudnya kalau kita kata bunuh ni, bunuh membunuh. Macam tu. Kan? Jadi bunuh membunuh. Jadi dia maksud yang literal satu perkataan tu ialah bunuh. Tetapi bila mai perkataan qatala dia tak jadi bunuh, dia jadi perang memerang. Perang memerangi. Kan? Jadi di sinilah kita kena perlu beza sebab
kalau kita kata bunuh, jadi seolah-olah kita akan tengok bahaskan sikit bagaimana maksud hadis ini yang difahami oleh sesetengah pihak yang menggunakan hadis ini sebagai hujah kata Islam ni kejam. Kan? Sebab dia guna hadis ni. Tak apa, kita tengok itu. Cuma dia nak abad perkataan di situ daripada perkataan bunuh tadi, dia bukan jadi bunuh dah, jadi perang. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi annas, manusia. Siapa manusia ni? Kan? Ada juga disebut bukan manusia yang semua. Kalau annas di sini manusia maksudnya umum, tetapi tidak. Sebenarnya dikhususkan manusia yang macam mana? Maknanya ialah orang-orang kafir lah. Kan? Sehinggalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia, orang-orang kafir ini, hatta sehinggalah yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehinggalah manusia itu mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Okey. Jadi maknanya Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi orang kafir, sehinggalah orang kafir ini mereka mereka mengucap dua kalimah syahadat ataupun bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan apa lagi? Wa yuqimus solat, sehinggalah mereka mendirikan solat. Sudah beriman kepada Allah, sudah mengucap dua kalimah syahadah, sudah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka mereka juga yuqimus solat, sehinggalah mereka ini mendirikan solat. Wa yu'tuz zakah, dan sehinggalah mereka ini menunaikan zakat. Mana ada tiga tu. Kan? Tuan-tuan kalau ingat balik, maknanya dalam hadis-hadis yang lepas, maksudnya dalam hadis yang ketiga tentang bunyal Islam disebut, dalam hadis yang kedua pun ada disebut berkaitan dengan rukun Islam. Ini rukun Islam lah kan. Mengucap dua kalimah syahadah rukun Islam. Kan? Solat rukun Islam, zakat rukun Islam juga. Jadi benda ni sebenarnya dah disebutkan di dalam hadis yang sebelum ni. Dalam hadis yang kedua kita belajar pasal apa tuan-tuan? Kita belajar pasal Islam, iman dan ihsan. Disebut bagaimana malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi, ajak beberapa perkara, di antara ajak pasal Islam. Kan Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, ceritakan ke aku pasal Islam. Kan, maka Nabi menyebut apa dia rukun, semua rukun Islam. Itu mai pula hadis yang ketiga ni yang cerita pasal apa? Tiang agama. Apa dia? Buniyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam itu daripada 5 benda. Apa dia? Yang ni lah. Tapi disebut 5. Tapi dalam hadis ini hanya disebut apa? 3 saja. Kan? Yang ni pun kita akan tengok juga sedikit pasal apa disebut 3 saja. Okey. Fa iza fa'alu, kata Nabi SAW, apabila mereka yang manusia ini mereka dah buat ketiga-tiga benda tu, mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka pada ketika itu zalika asamu minni dima'ahum, maka pada ketika itu mereka akan mereka akan dilindungi. Asamu, mereka akan dilindungi. Asamu ni kan kataan asama, kan tuan-tuan mesti pernah dengar perkataan maksum. Maksum terpelihara. Maksum kan kita sebut Nabi seorang yang maksum. Apa maksud maksum? Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan besar, dan pada kesalahan hanya merupakan dosa. Terpelihara, maksum. Nabi seorang yang maksum, orang lain tak maksum. Jadi kalau dah manusia yang dikatakan diperangi oleh Nabi itu, diperintahkan oleh Nabi untuk perangi itu, mereka dah buat 3 benda tu. Apa dia 3 benda tadi yang kita sebut tadi? Dia dah mengucap, dia dah mendirikan solat, dia dah menunaikan zakat. Maka pada ketika itu bila dia dah buat, mereka akan terpelihara daripada aku dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta benda mereka. Maksudnya mereka akan dilindungi. Jika mereka telah melakukan hal ini, maka darah dan harta mereka akan dilindungi. Maksudnya apa? Maksudnya kita dengan automatik bila dah buat benda ketiga-tiga benda tu,
Maksudnya darah kita tidak boleh ditumpahkan sama sekali kerana kita ada hak sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam. Kan? Maka kita tak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh rampas harta kita dan sebagainya, kerana kita ada hak sebagai orang Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan sebenar, iaitu penyerahan sebenar mereka ini illa bihaqil Islam, melainkan kecuali dengan hak Islam dan perhitungan sebenar mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa bihaqil Islam. Jadi maknanya apabila mereka ni dah buat 3 benda, mereka akan dilindungi harta mereka, darah mereka boleh ditumpahkan, harta mereka daripada dirampas sebab mereka ada hak. Melainkan bihaqil Islam, dengan hak Islam, iaitu apa dia? Hak undang-undang Islam. Maknanya walaupun mereka dah ada 3 benda tadi, tapi bila dia masuk Islam, dia buat satu kesalahan, contohnya jenayah syar'i. Apa dia? Dia membunuh orang, contoh, kan? Maka bila bunuh orang, kena bunuh balas, qisas. Kita duk belajar pasal hudud dulu, kan? Okey. Jadi maknanya kena bunuh balas. Jadi bila dia dah melakukan jenayah tersebut, maka dia tidak akan dilindungi. Hak dia tadi, maksudnya darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh dirampas dan sebagainya. Kalau dia melakukan jenayah, mencederakan orang, kan, menyamun dan sebagainya, jadi benda-benda tu adalah satu kesalahan jenayah di sisi syariat, kan, maka tidak halal. Maka halal lah pula darah dia untuk ditumpahkan. Jadi maknanya di situlah, kan. Begitu juga hartanya, kalaulah sekiranya dia dia curi harta orang lain, menjadi perompak, kan, dan sebagainya, maka pada ketika itu halal baginya untuk ditumpahkan darahnya atau dirampas hartanya, ditangkap dan sebagainya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan sebenar, maknanya yang selain daripada tu yang tak dapat diketahui daripada apa yang zahir, iaitu batinnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu dia kita kata secara umumnya hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Manakala berkaitan dengan kita nak masuk berkaitan dengan keistimewaan hadis. Jadi hadis ni, kan, kita dia sebut di dalam had sebelum ni kata pasal rukun Islam. Ini disebut lagi sebab kalau kita tengok kandungan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah ni, semua berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, dan ada yang dinyatakan itu, hadis yang dinyatakan itu ada unsur pengulangan daripada apa yang sebelum ini, dengan tujuan nak bagi peringatan benda tu cukup penting. Maka dikatakan bahawa hadis ini, hadis yang kita duk baca ni amat penting kerana ia merangkumi beberapa asas agama Islam yang penting, iaitu apa dia? Penyaksian dan pembenaran yang muktamad bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, kan? Jadi cerita dia maknanya bila seseorang itu telah menjadi orang Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengucap, kan? Jadi bila dia mengucap, secara zahirnya dia adalah seorang Muslim, maka kita tidak berhak untuk menyatakan dia mengucap tersebut, dia ucapan tu hanya dibuat semata-mata untuk kepentingan yang lain, kan? Maksudnya kita tak tahu hati dia, kan? Tapi bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, zahirnya dia seorang yang Islam, maka kita kena bermuamalah dia sebagai orang Islam, ya tuan-tuan. Sebab kita nahkumu bizawahir, kita menghukum dengan yang zahir. Kita tak boleh tahu tentang hati budi dia di dalam diri dia tu, sebab yang hanya tahu tentang hati dan budinya dalam hati sanubarinya itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam satu peperangan, kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar, seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Dalam peperangan tersebut, Usamah bin Zaid ini ketika nak
berlawan dengan musuh, dan ketika mana dia nak menghayunkan pedangnya untuk membunuh musuh tersebut, dan musuh tersebut ialah bukan Islam, orang kafirlah yang menentang Islam dalam peperangan tersebut. Ketika mana dia nak menghayunkan pedangnya untuk membunuh musuh Islam tersebut, tiba-tiba musuh tersebut dia buat apa? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usama bin Zaid dia pancung. Dia hayun pedang dia, mati kawan. Dan perkara ini telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi SAW jumpa dengan Usamah, dia tanya kepada Usamah, apakah engkau membunuh wahai Usamah seorang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah? Dia tanya. Nabi SAW tanya kan. Maka apa yang Usamah jawab? Dia sebenarnya nak menyelamatkan dirinya daripada dibunuh. Kan? Usamah jawab, sebab seolah-olah Usamah tahu dia ni pasal dia nak selamat, sebab tu dia ucap. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata, apakah engkau telah membelah dadanya dan mengetahui daripada isi hatinya bahawa dia mengucap itu adalah tidak ikhlas ataupun tidak sebenar-benarnya kerana bertakwa kepada Allah? Dan Nabi mengulangi lagi, apakah engkau telah membunuh seorang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah wahai Usamah? Maka pada ketika itu Usamah kata, kalaulah sekiranya aku pada ketika itu baru saja peluk Islam, maka alangkah baiknya. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah Nabi tanya yang tu, maksudnya Nabi rasa spoil lah kat sahabat. Kan? Pasal apa Nabi buat macam tu. Dan bila Nabi spoil dekat sahabat, Usamah sebagai sahabat kata, rasa ralat semua. Pasal apa aku buat macam tu kan? Kalaulah aku ni sebenarnya baru masuk Islam dan tak tahu benda ni apa semua, tak apalah. Tapi aku dah rapat dengan Nabi, tapi dalam perkara ini aku telah melakukan satu, kita kata kesalahan lah. Kesalahan apa? Membunuh kawan tu ketika dia telah bersyahadah. Kan? Jadi apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita Usamah bin Zaid ini? Iaitu kita ni kena hukum benda yang zahir, manakala yang batin ini, yang berkaitan dengan hati ni, kita tidak boleh hukum dia. Sebab tu bila ada orang yang nak masuk Islam, kita tak boleh kata hang nak masuk Islam ni pasal apa? Pasal hang nak kahwin kan? Kita tahu tak? Kita tak boleh macam tu. Kan? Sebab kita tak tahu dia ni, itu dia urusan dia dengan Tuhan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi dengan sebab itulah kita ni kena hukum benda yang zahir yang kita tahu. Jadi peristiwa itu menunjukkan kepada kita bahawa kita kena menghukum dengan apa yang zahir semata-mata, sebab yang batin hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui tentang berkaitan dengan perkara itu. Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dan hadis ini, ulama di antaranya Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, nak sebut tentang keistimewaan hadis ini. Hadis ni amat berharga dan termasuk salah satu prinsip Islam. Memang sudah tentu prinsip Islam lah. Pasal apa? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat kan? Benar. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini cukup mulia yang menjadi salah satu kaedah agama. Itu di antara pandangan daripada ulama-ulama yang menyatakan tentang kepentingan hadis ini. Baik, muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi 5 minit ya. Okey, tak apa. Kita ada masa sedikit lagi. Tadi saya ada perbahasan berkaitan dengan hadis ini dilihat daripada 2 pihak. Kan, yang guna pakai hadis ini. Yang pertama, pihak yang anti-Islam, musuh Islam. Dia kata, dalam Islam ni ada hadis yang sebut ni. Hadis ni pasal apa? Hadis ni menunjukkan bahawa Islam ni satu agama yang ganas, ekstrim. Kan, pasal apa? Dia kira nak perang. Kan, dia kira nak perang kan, pasal selagi mana tak perlu Islam kira perang. Jadi itu tanggapan mereka lah. Kan, ini tanggapan, ini pihak yang pertama.
Pihak yang kedua kata apa? Pihak yang kedua ni pihak yang menyalahgunakan yang apa nama maksud hadis ni. Uqatilan nas, kita kena perangi, kita kena bunuhlah. Jadi dengan sebab itulah timbulnya salah faham ni, menyebabkan timbulnya kumpulan-kumpulan ekstremis di dalam agama itu sendiri yang menyatakan siapa bukan Islam kita bunuh. Macam tu kan. Maka timbullah keadaan-keadaan di mana yang kita tahu kan, ajaran-ajaran yang macam dulu kita kata Mauna kan. Mungkin kita boleh yang ada yang menjadi fitnah Taliban kan. Taliban macam-macam jenis lah, tapi maknanya ada tak yang guna, mana dia pakai secara literal. Hadis ini tak merujuk kepada tafsiran yang dimaksudkan dengan hadis ini, maka dia akan baik. Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perang memerangi manusia. Manusia yang dimaksudkan ini ialah manusia apa dia? Orang-orang kafir. Baik. Jadi adakah bermaksud bahawa orang-orang kafir ni semua kita kena perang? Dalam konteks kita dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum majmuk dan sebagainya, kita ada Melayu Islam contohnya lah kan. Kan Cina pun ada Islam, India pun ada Islam, tapi maksudnya dalam konteks kita secara kita kata pukul rantanya, Melayu kebanyakan Islam lah. Kan Cina yang banyaknya ialah Buddha ataupun mungkin Kristian. Kan India mungkin banyak yang Hindu dan sebagainya kan. Jadi adakah mereka ni yang tak masuk Islam ni kita kena perang? Itu timbul kan. Jadi dalam perbahasan berkaitan dengan benda ni ada dua. Maksudnya ulama bincangkan illah kan, sebab kenapa kena perangi manusia kafir ini. Kan dia ada illah dia. Illah apa ni? Sebab lah. Sebab. Illah sebab. Dalam bidang fiqh apa illah? Illah apa? Illah arak. Kenapa arak ni haram? Illah ni punca. Kenapa? Apa puncanya arak ni haram? Adakah kerana botolnya kah? Adakah kerana warna air itu kah? Atau kerana buatannya daripada anggur kah? Atau apa? Kan apa punca dia sebenarnya? Jadi illah kata ulama bagi arak ni ialah muskir. Apa dia? Memabukkan. So mana-mana yang dikatakan sebagai arak tapi tidak memabukkan kan, maka dia tak akan jadi arak lah. Maka hilanglah punca dia, hilanglah sebab dia. Anggur kalau dimakan begitu saja atau dibuat jus dan sebagainya kan, adakah ia haram? Tidak, kerana apa? Dia tidak memabukkan. Tapi kalau anggur diperah kemudian disimpan, diletak dalam tu apa semua kan, berapa lama punya dia ada ni, kalau minum mabuk tak? Mabuk. Maka pada ketika itu ia adalah arak kerana dia memabukkan. Okey, baik, itu dalam konteks arak. Tapi dalam konteks kita kata di sini, apa illah ataupun punca yang menyebabkan Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi orang kafir ini? Okey, ada di kalangan para ulama yang menyebut bahawa ilahnya ialah sebab kekufuran mereka. Ya, ada kekufuran. Ini satu. Kan, itu satu pandangan. Baik, ini pandangan yang pertama. Jadi dan pandangan yang kedua ialah apa? Apa punca dia kerana perang ni? Hirabah. Hirabah apa dia? Kerana mereka memerangi kita. Kan? Memerangi kita. Jadi di antara kedua-dua, maksudnya dimerangi kita apa? Pasal apa kita kena perang ni? Pasal depa tu nak berperang dengan kita. Apa illah pasal kita nak kena perangi depa? Kerana depa memusuhi kita. Kalau kita tak memerangi depa, depa akan perang habis-habisan tentang kita. Itu maksud hirabah tadi. Yang pertama tadi maksudnya apa dia? Kerana kekufuran mereka. Depa memang orang kafir. Jadi kat mana pun kita perang depa. Tapi yang kedua disebut ialah hirabah. Hirabah ni makna pasal kita perang depa sebab depa tu nak perang dengan kita, maka kita kena perang dengan depa. Itu bahasa mudah ni. Jadi pandangan-pandangan ini diambil kira, dan pandangan yang lebih
kita kata lunak dan lebih ni dengan dekat dengan agama kita ialah pandangan yang kedua, iaitu kita kena perang mereka kalau mereka nak perang dengan kita. Maka dengan sebab itulah inilah maksud yang sebenar yang lebih menepati agama kita, iaitu kita bukan saja nak perang dengan orang, kan? Bukan Islam ini bukan satu agama yang penuh dengan keganasan untuk berperang, tidak sama sekali. Bahkan Islam adalah agama perdamaian, kan? Dan Islam tidak memerangi orang, melainkan orang itu memerangi Islam. Dengan sebab itulah baru Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang nak perang dengan Islam. Kira apa? Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sedikit lagi perbahasan kita berkaitan dengan hadis ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana masa tidak mengizinkan, maka insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan kandungan-kandungan yang lain lagi daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan sebuah sikit yang kita pelajari dan bincangkan pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, yang kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita, dalam kita melayani bahtera kehidupan untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.